لهم سيئات ما قبلهم كانوا به يستهزئون قليلا سألوا كما سألوا القوم عزيز. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah pukul lagi 2 minit. Tapi saya kira kita dah boleh mula lah. Tak payah tunggu yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب وفوق كل ذي علم عليم اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ni. Terima kasih kepada Akademi Tadabbur yang menyediakan slot ini untuk saya. Dan kita membincangkan buku ni tajuk dia Perang Gerila dengan Syaitan. Perang Gerila dengan Syaitan, dan buku ni ada banyak bab. Dan kita dalam kuliah yang terakhir minggu ataupun 2 minggu lepas kita baca bab yang ke dah masuk bab yang ke kita dah masuk bab yang ketiga, kelebihan dan juga kelemahan jin dan juga syaitan. Kita dah bincang tentang kelebihan mereka dan kita masuk juga pada kuliah yang lalu dah masuk mengenai kelemahan mereka. Kelemahan mereka kita dah baca sampai kelemahan yang keempat. Tapi kita recap balik. Kelemahan mereka, batasan mereka yang pertama, mereka tidak dapat mengetahui perkara gaib. Ini dalil-dalil dia lah. Saya kira saya tak perlu ulang. Kemudian mereka tidak dapat menandingi Al-Quran ataupun tak mampu mencipta mukjizat Al-Quran. Ini pun dah kita bincang. Okey, mereka tak mampu menembus bahagian tertentu di dunia, di langit, dunia dan juga di akhirat. Maksud terakhir sekali kita stop sini. Maksud mereka tak mampu menguasai hamba Allah yang ikhlas dan juga saleh. Ini memang diakui sini oleh iblis atau syaitan. Sebab apa iblis atau syaitan ni antara cara untuk mereka merosakkan manusia, dimasuk ke dalam hati nurani manusia. Dia hasut, dia bisik supaya manusia menunjuk kebaikan yang mereka lakukan. Manusia itu, manusia ini. Sedangkan orang yang ikhlas ini dia buat bulat-bulat kerana Allah Ta'ala. Dan ini memang satu perkara yang sukar dihadapi oleh jin atau syaitan. Sebab tu kita kena ada tazkiyatun nafs, maksud penyucian jiwa. Penyucian jiwa yang betul, ataupun dalam bahasa moden kita katakan kena belajar tasawuf. Belajar tasawuf itu adalah belajar ilmu yang nak pastikan hati nurani kita ni betul-betul buat apa saja lillahi ta'ala, ikhlas. Hati kita bersih, tidak ada kagak dosa, dengki dan sebagainya. Itu maksudnya apa? Kita kena perhatikan perkara ini supaya itu betul. Alhamdulillah. Habis. Okey, kemudian seterusnya okey, ini ayatnya dalam surah Hijr. Dan perkara sama ni, setan tak mampu untuk menguasai hamba-hamba Allah yang sihat, yang ikhlas ini disebut dalam surah-surah lain lah. Seperti surah Al-Isra, surah Sad dan sebagainya.
Itu contoh orang soleh yang tak dapat dikuasai oleh setan ni, diakui sini oleh Nabi siapa Sayyidina Umar. Nabi kata apa? Nabi kata, ya bin Al-Khattab, wahai anak Ibn Al-Khattab itu Umar, demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, dia kata, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Tidaklah setiap kali setan bertemu denganmu pada satu jalan, nescaya dia akan cari laluan lain, hak tak sama dengan kamu. Dia tak mau bertemu Sayyidina Umar. Sebab apa? Kerana kekuatan iman soleh, ikhlas Sayyidina Umar itu sendiri. Lepas tu tuan-tuan, hadis ini secara tak langsung boleh kita gunakan untuk menangkis serangan Syiah. Sebab Syiah ni antara orang yang mereka sangat benci adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan dia buatlah macam-macam cerita mengenai Umar ini, antaranya Umar ni yang bertanggungjawab menyebabkan Fatimah meninggal dunia sebab ditendang pintu rumah terkena perut Fatimah. Lepas tu membawa kepada keguguran dan membawa kepada meninggalnya Fatimah. Macam-macam lagi lah. Lepas tu seolah Ibn Khattab ni kalau ikut orang Syiah macam seperti pasangan kepada syaitan. Jadi hadis ini kita kata mana mungkin Sayyidina Umar buat benda-benda yang kita kata dihasut oleh syaitan tu. Sebab syaitan tak mahu bertemu dengan Sayyidina Umar. Kerana salihnya tu dia. Okey, kemudian contoh lain, contoh cerita yang sangat menarik. Ini disebut dalam Tabaqat Al-Hanabilah. Tabaqat Al-Hanabilah cerita mengenai Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kita tahu seorang lelaki yang sangat salih, pengasas kepada mazhab Hambali. Ini ahli hadis. Satu hari dia didatangi oleh wakil Khalifah Al-Mutawakkil. Sebab Khalifah nak minta tolong supaya Imam Ahmad mendoakan hamba wanita yang dirasuk jin. Imam Ahmad masa itu barangkali sibuk dengan mengajar, dia pun bagi tahu kepada wakil Khalifah, dia kata pergi dekat belah sana tu, ada sepasang selipar. Selipar ni aku guna untuk ambil wuduk. Macam kita kata toilet lah, selipar nak ke toilet. Ambil selipar tu, pergi balik ke jin tu, urut dia. Kata nak dipukul 70 kali pukulan dengan selipar wuduk Imam Ahmad. Bila selipar tu datang je, jin tu kata apa? Aku patuh dan taat kepada Ahmad bin Hanbal. Sekiranya beliau mengarahkan aku keluar daripada Iraq sekalipun, aku akan turuti. Sebab dia tu seorang yang saleh, patuh pada perintah Allah. Siapa yang patuh pada Allah, ditaati oleh semua makhluk. Lepas tu wanita tu pun sembuh daripada rasukan jin. Kemudian tak lama lepas selepas Imam Ahmad meninggal dunia, jin tadi masuk balik. Lepas tu sahabat Imam Ahmad cuba mengulangi ugutan dengan selipar. Tapi tak berjaya. Ini kata aku tak akan keluar. Aku tidak akan taatimu. Dulu Imam Ahmad adalah seorang yang mentaati Allah. Maka kami diarahkan untuk mentaatinya. Cerita ni tuan-tuan kita boleh tengok dalam tabaqat, baca dalam tabaqat Al-Hanabilah. Untuk kaki ni. Tabaqat Al-Hanabilah. Dan juga oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dan buku dia Al-Alamul Jinni wa Syayatin. Itu contoh orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian Imam Ibn Jauzi dia bawa cerita lain pula. Kisah seorang lelaki yang nak tebang pokok dan juga godaan syaitan. Di sebuah kawasan tak ada sebatang pokok yang dipuja disembah oleh penduduk setempat. Lepas tu seorang lelaki beriman nak tebang sebab dia kata nak halang amalan syirik. Dia pun nak kembalikan agama tauhid kepada Allah. Dia pun nak pergi, tiba-tiba dihalang oleh iblis yang menyamar dengan rupa seorang lelaki. Iblis atau syaitan tadi menawarkan 2 dinar setiap hari, letak dekat bantal. Lepas tu lelaki ni berkata, okey juga. Besoknya betul ada 2 dinar yang ditawarkan di tepi bantal. Lepas tu, hari berikutnya, marah dia. Sebab apa? Tak ada 2 dinar tu. Seperti yang dijanjikan. Dia pun nak ambil kapak, keluar nak tebang pokok. Waktu ditahan oleh lelaki yang rupa setan tadi. Setan dan rupa lelaki. Berlaku pergelutan, akhirnya berjaya. Setan tu berjaya mengalahkan, cekik dia. Betul, setan tu berkata, tahu tak aku siapa? Aku ni syaitan. Kali pertama kamu datang untuk tebang pokok ni kerana Allah. Sebab aku tak mampu mengalahkanmu. Lalu, aku tipu kamu dengan 2 dinar. Dan hari ini aku pula mengalahkan kamu. Maksudnya berbeza dari segi kekuatan tu. Ini cerita ni disebut ataupun disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis. Okey, satu lagi yang seterusnya. Kelemahan jin, iblis, setan. Tidak mampu menyamar dan rupa Nabi ataupun para Nabi. Rupa Rasulullah SAW dan juga para Nabi. Ini hadis yang popular lah. Nabi kata, man ra'ani fil manam, fasayarani fil yaqadah. Siapa yang
melihat aku dalam mimpi, bermimpi tengok aku, dia akan melihat aku ketika sedar. Fasayarani fil yaqadhah. Melihat aku sedar, kenapa setan tidak dapat menyamar dan rupa jasad aku. Cuma tuan-tuan, hadis ni dia tak semudah itu untuk kita terima, percaya. Sebab apa? Masih banyak lagi liku-liku ataupun tipu daya syaitan yang boleh masuk ke dalam isu berkaitan dengan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi. Contoh, kalau kita nak beri contoh lah. Satu-satunya generasi yang pernah melihat Rasulullah hanya para sahabat. Kita tak kenal, dan para sahabat zaman Nabi tak ada pula gambar, direkodkan gambar ataupun melukis gambar Nabi, sekadar gambaran yang diberikan verbal oleh para sahabat, dahi Nabi macam mana, dada Nabi macam mana, sekian. Jadi kita tak pernah jumpa Nabi. Lalu saya nak beri satu contoh. Okey, sekarang Ustaz Yusuf. Tapi Ustaz Yusuf orang dah kenal dah. Kita ambil siapa-siapa lah dalam ni. Minta maaf, saya ambil siapa-siapa dalam ni. Muhammad Azri contoh. Muhammad Azri Azhar. Ni pelajar saya kelas hari Selasa tak apa. Katakanlah saya tak pernah kenal Muhammad Azri. Tuan-tuan semua pun tak pernah kenal Muhammad Azri. Waktu Muhammad Azri kata dia duduk di Putrajaya. Satu hari saya pergi ke Putrajaya, saya jumpa dengan Azri. Saya pun berkenalan dengan Azri, kenal semua sekali. Saya pun balik. Saya balik ke Selayang, saya pun cerita kepada orang di Selayang, kepada jemaah seluruh saya. Semalam saya pergi ke Putrajaya, jumpa dengan Azri. Azri ni, saya kata orangnya tampan, kacak, handsome. Sekian sebagai gambaran. Lepas tu, sekarang ni yang melihat Azri di Selayang cuma saya seorang sahaja. Okey, kemudian lepas 2 hari, tiba-tiba jemaah surau saya beritahu, Ustaz, semalam saya mimpi lah. Mimpi lah. Mimpi dengan siapa? Mimpi jumpa dengan Azri yang Ustaz cerita. Ya ke? Saya kata, macam mana rupa dia dalam mimpi tu? Kali ikut saya mimpi, rupa dia sebiji macam Mak Tyson. Saya pun terkejut. Mana ada macam tu? Rupa dia tak sama macam tu. Lepas tu tengah saya duduk termenung sekejap, jemaah surau saya pun cerita ke kawan dia sebelah. Semalam aku mimpi lah jumpa dengan Azri yang Ustaz cerita. Dia macam sebiji macam Mak Tyson. Dia pun cerita pada orang belah kanan. Jadi sekarang ni, orang belah kanan kiri tu, nak pakai yang mana satu? Nak pakai yang saya lihat dengan mata kepala saya, macam ni rupa Azri, ataupun jemaah surau baru mimpi jumpa Azri, rupa dia macam Mak Tyson. Nak pakai yang mana satu? Logiknya mestilah orang nak pakai gambaran saya, sebab saya first, saya lah satu-satunya orang yang jumpa dengan Azri dan balik bercerita kepada jemaah surau di Selayang ni. Jadi kita tak boleh pakai lah hak kamu tu mimpi. Sebab mimpi dia tidak boleh disahkan, kecuali ada seorang lagi datang. Saya pun mimpi semalam saya jumpa dengan Azri. Cuba gambarkan. Ni kata rupa dia macam Mak Tyson. Awak semalam nampak macam apa? Dia pun kata, saya duduk tengok semalam dalam mimpi, saya rasa muka dia ada iras-iras seperti contoh. Kita kata Rosyam No ke? Ataupun disebutlah nama siapa-siapa yang memang mirip dengan Azri yang saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Jadi pada ketika itu, siapa yang kita nak pakai? Mestilah kita pakai gambaran mimpi orang yang menepati ciri hak saya cerita. Sebab saya lah satu-satunya orang yang melihat Azri. Itulah analogi mudah kalau kita nak bagi faham bagaimana mimpi berjumpa Rasulullah ni. Walaupun hadis ini sebut, Nabi kata, siapa melihat aku dalam mimpi, dia tengok aku hak betul. Sebab apa? Syaitan tak menyamar. Jadi sebab tu para salafus salih macam tabi'in, murid sahabat, kalau ada orang datang jumpa, kata semalam aku mimpi jumpa Nabi, mereka tidak terus menerima mimpi itu sebagai betul. Mereka akan tanya, sifli. Dia kata, cuba cerita sifat Nabi yang kamu tengok. Kalau sekiranya sifat hari cerita tu menepati apa yang dikhabarkan oleh para sahabat, barulah diterima, betul mimpimu jumpa Nabi. Pernah seorang lelaki jumpa dengan Nabi, mimpi bertemu dengan Nabi. Masa tu Hasan, cucu Nabi, dah dewasa lah. Lepas tu Abdullah bin Abbas pun dah dewasa. Dia pun cerita pada Abdullah bin Abbas, pupu Nabi. Aku mimpi jumpa dengan Nabi dah. Semalam aku rasa dalam mimpi aku tu aku tengok Nabi dah. Lepas tu katanya si Abdullah bin Abbas, macam mana rupa dia? Aku duk perasan rupa dia ada iras-iras dengan Hasan. Hasan cucu dia ni. Lepas tu katanya Abdullah bin Abbas, kalau irah dia macam Hasan, betul dah tu. Begitulah rupa Nabi, gambaran rupa Nabi. Katanya Abdullah bin Abbas, sebab dia melihat. Itu satu isu lah. Lepas tu tuan-tuan, mimpi jumpa dengan Nabi ni tak semudah itu untuk kita terima bulat-bulat.
dia mesti kita audit terlebih dahulu. Audit tu panjang cerita lah. Panjang. Sebenarnya hadis ni banyak. Pasal apa? Uh, setan tak boleh menyamar dengan rupa Nabi. Banyak version ataupun banyak matan dia lah. Versi. Tapi ini satu daripadanya. Cuma yang ni hadis ini orang salah faham. Orang salah faham dia kata apa? Dia kata siapa mimpi jumpa aku akan melihat aku secara sedar. Sedar-sedar ni keluar cerita yaqadhah ni. Macam dulu Arqam. Dia kata dia beryaqadhah dengan Nabi. Dia mulai dengan mimpi, lepas tu dia pun rasa betul Nabi datang jumpa dia ketika sedar, ketika jaga. Bahkan ada orang duk cerita tengah-tengah kuliah tu, tiba-tiba nampak Nabi muncul dalam majlis duduk atas kursi. Sebab apa dia boleh nampak? Sebab dia dah masuk second phase. Sebab first dia mimpi jumpa Nabi. Lepas tu dia tengok Nabi jaga-jaga terang-terang depan mata dia. Ketika orang lain tak nampak, dia nampak. Hal ni pun kena audit juga. Sebab apa? Hadis ini kalau kita perhati antara huraian yang dibuat oleh para ulama hadis, hadis ini kita kena faham konteks zaman Nabi di Madinah. Sebab di Madinah dulu bukan semua orang berkesempatan ataupun kita kata beruntung jumpa dengan Nabi. Katakan saya ambil contoh mudah. Satu hari Nabi hantar Muadz bin Jabal pergi ke Yaman. Lalu Muadz pun pergilah travel sampai ke Yaman. Duduk di Yaman dia pun perkenalkan Islam kepada orang Yaman. Dia pun cerita mengenai Rasulullah yang berada di Madinah. Jarak Yaman dengan Madinah bukan dekat. Dulu nak travel bukan macam kita naik kapal terbang. Kena ada duit sikit, kena beli unta ke kuda nak travel cross padang pasir. Lepas tu bila Muadz duduk di sana, kata duduk di Yaman tu beberapa bulan, cerita pasal Nabi, orang pun masuk Islam. Lepas tu mereka pun rindu ke Nabi, tapi tak pernah jumpa dengan Nabi. Lepas tu satu hari, lepas subuh, bila Muadz nak start kuliah subuh dia, katakanlah contoh, tiba-tiba ada seorang lelaki kata, ya Muadz, semalam aku mimpi jumpa dengan Nabi. Lepas tu katanya Muadz, macam mana rupa dia aku mimpi tu? Sekian. Lepas tu kata Muadz, betul dah tu. Lepas tu Muadz tu kata, aku teringat satu hadis Nabi. Nabi kata, siapa mimpi jumpa aku, fasayarani fil yaqadhah. Dia akan melihat aku dengan dalam jaga. Maksudnya apa? Satu hari nanti beruntung mu ni. Sebab apa? Itu petanda mubasyirat, perkhabaran gembira daripada Allah. Mu ni saudara, satu hari nanti sebelum mu mati, Allah akan beri rezeki kepada kamu, lalu kamu boleh travel pergi ke Madinah untuk melihat Nabi secara jaga. Sebab Nabi sebut, siapa mimpi jumpa aku pada zaman aku ni walaupun duduk berjauhan, jangan risau, itu petanda baik. Satu hari nanti dia akan sampai ke Madinah bertemu dengan Nabi secara jaga. Itu maksud hadis. Itu maksud hadis ni. Lepas tu macam satu lagi, macam kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ketika mengulas hadis dia kata masalah sekarang ni, orang zaman ni mendakwa, masa tu dia bukan zaman Nabi lah, dia dalam, tak salah Ibn Hajar dalam 700 Hijri ke 700 ke 800 Hijri. Dia kata ada orang zaman ni mendakwa mimpi bertemu dengan Nabi secara jaga. Lalu bertanyakan Nabi soalan-soalan berkaitan agama. Ini dia kata ada sesuatu yang sangat memuskilkan. Sebab apa dia kata pelik? Sebab kalau sekali mereka mendakwa mereka jumpa dengan Nabi, ini telah memungkinkan suhbah, dia kata. Persahabatan dengan Nabi. Maksud mereka bersahabat dengan Nabi lah. Ada lagi lah sahabat. Bila ada sahabat bolehlah meriwayatkan hadis dan sebagainya. Kalau kita panjangkan lagi, takkah macam lagu tu. Sahabi agama. Kenapa dia tu hebat tu, dia tu wali Allah. Kenapa dia minggu lepas dia yaqadhah jumpa dengan Nabi secara jaga. Nabi pun bacakan satu hadis ke dia. Hadis tu pula kata pula sekarang ni tak payah lagi dah kita kata semayang zuhur sebab orang dah sibuk kerja. Kita pun pelik, mana boleh lagu tu? Agama dah sempurna. Dia mimpi jumpa Nabi semalam tu. Lepas tu dia melihat Nabi secara jaga. Nabi cakap ke dia tu dah jadi sahabat Nabi. Jadi pening, habis pening. Lepas tu tuan-tuan, idea jumpa dengan Nabi secara jaga ni kita memang kena beringat, kena berhati-hati. Lagikan sahabat pun tak ada dakwa jumpa dengan Nabi secara jaga, sedangkan mereka pernah hidup di zaman Nabi. Contoh kita ambil Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Ada salah faham dengan Sayyidina Ali selepas zaman Nabi. Selepas kewafatan Uthman, kita kata ni berlaku salah faham, laga-melaga ni pokok munafik ambil peranan.
Sehingga masing-masing nak mencari siapa pembunuh Uthman. Lalu diapi-apikan, dilaga-lagakan. Akhirnya Aisyah bersama dengan Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam. Ni semua sahabat-sahabat Nabi, 10 sahabat di jamin syurga. Bertembung berperang dengan Sayyidina Ali dalam perang Jamal. Akhirnya apa hak sedih? Hak sedih. Talha dengan Zubair Al-Awwam, dua orang sahabat Nabi hak di jamin syurga ni, meninggal dunia. Mati dibunuh oleh pihak Sayyidina Ali. Dan pertelingkahan ini bukan setakat itu, tuan-tuan. Berlaku juga ketika perselisihan faham antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Ali. Jadi kalau betul idea fasayarani fil niqadha boleh melihat aku secara jaga, mudahnya Aisyah dengan Sayyidina Ali pergi ke Madinah depan kubur Nabi. Waktu panggil Rasulullah, seru. Waktu Rasulullah akan keluar. Kalau Rasulullah keluar tu confirm dah. Aisyah dengan Ali boleh kenal itu Nabi, bukan makhluk lain menjelma menyamar sebagai Nabi. Tapi ada ketidak dalam sirah, dalam sejarah Islam sebut para sahabat Nabi generasi awal ni bertemu secara jaga dengan Nabi. Tak ada. Dakwah ini datang kemudian. Dan bila datang kemudian itulah benda miskin. Dan bagi saya, walaupun ada sebahagian ulama yang kata dia memang bertemu dengan Nabi secara jaga. Mungkin kita kata itu masuk level lain, karamah dikurniakan Allah kepada mereka. Benda ini perlu dikurung, dikunci, disimpan untuk mereka sahaja. Tak boleh cerita secara terbuka. Cerita dalam kuliah. Contoh saya mengajar, saya baca hadis ni. Betul tuan-tuan, ada kawan saya, dia ni wali Allah ni. Dia memang selalu jumpa dengan Nabi secara jaga. Nabi datang jumpa dia, sebut dalam kuliah secara terbuka. Ia akan membuka pintu fitnah. Sebab apa? Syaitan pun ambil kesempatan. Kita dah jumpa banyak dah. Ada satu kes, habis saya kuliah, seorang budak muda lah jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya ada masalah ni. Apa masalah awak? Saya ni bergaduh besar dengan ayah saya. Kenapa nak bergaduh dengan ayah sendiri? Lepas dia kata ayah saya ni Ustaz, masa mudanya samseng teruk perangai. Lepas sudah tua-tua, dia pun berubah lah. Berubah. Dah semayang. Tapi masalah ni Ustaz, dia tak pergi mengaji. Dia dapat mimpi. Dan semua benda yang dia buat tu berdasarkan mimpi dia. Nabi Khidir datanglah hajar dia. Tok Syekh tu lah hajar dia dalam mimpi. Lepas tu saya nasihatkan dia pergi belajar. Sebab banyak benda yang dia buat ni tak betul. Dia tak dengar cakap saya. Bergaduh besar kami. Saya kata Allah. Macam-macam pening masyarakat kita. Macam-macam bentuk kepeningan. Lepas tu, kalau sekarang kita buka ni, orang-orang jahil lagu ni, dia kata aku bertemu dengan Nabi secara jaga, secara yaqadha. Jadi kita nak kata apa? Hura-hara lah. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, panjang kat situ. Sebab kenapa saya tulis buku pasal mimpi ni. Tajuk buku tu Faisul Mimpi menurut Al-Quran dan juga Sunnah. Dan antara satu bab saya ulas benda ni lah. Okey, cerita dia lagu ni. Kawan saya, tapi tak ada baik sangat kenal dia macam tu lah. Cerita dia si kawan saya ni, mak dia pengikut tegar ayah Pen, kerajaan langit. Pengikut tegar ayah Pen, kerajaan langit di besuk dulu. Pernah gempa lah. Kenapa mak dia ikut tu? Mak dia ni memang kita kata average orang awam hak jahil, tak mengaji. Lepas tu mak dia ni ada masalah lah. Ada masalah, orang pun cadang-cadang pergi berubat sana berubat sini, dan katanya ayah Pen pandai berubat. Dia pun pergilah berubat dengan ayah Pen. Lepas tu dah minat dengan ayah Pen, dia rasa ayah Pen ada keajaiban. Satu hari dia mimpi bertemu dengan Nabi duduk sebelah ayah Pen. Lepas tu bila dia tegar dengan ayah Pen ni, bergaduhlah dengan anak dia kawan saya ni. Lepas tu dia kata apa? Ustaz pernah ceramah, mak pernah dengar ustaz kata siapa mimpi jumpa Nabi, betul dah Nabi tu. Sebab kesihatan tidak dapat menjelma mana rupa Nabi. Mak, awak tahu ke tidak, mak mimpi ayah Pen duduk sebelah Nabi. Nabi macam mengesahkan ayah Pen tu betul. Tak kau bercelaru ni pemikiran kalau datang macam. Sebab tu saya katakan tadi, mimpi jumpa Nabi tak semudah itu untuk kita terima. Kita kena audit terlebih dahulu. Itulah yang dilakukan oleh kita kata salafus salih. Okey, habis. Ini contoh satu kelemahan setan. Setan tidak dapat menyamar dalam rupa Nabi. Tapi tuan-tuan kena ingat, setan boleh menyamar dalam rupa Arab mana, kemudian dia claim dia Nabi. Itu dua perkara berbeza. Dan nak kenal Nabi dalam mimpi, logiknya paling mudah kita minat dengan seorang budak perempuan. Contohlah saya masa remaja dia minat dengan budak perempuan ni. Minat sungguh.
Kalau lalu depan rumah dia, walaupun tak nampak dia, contoh nampak atap rumah dia pun jadi dah. Minat-minat sungguh. Sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Katakanlah kita duduk berjalan di Kota Baru, contoh di bandar, di Kota Baru. Ada ramai budak perempuan. Walaupun ramai budak perempuan cantik-cantik belakang, saya tengok kata-kata budak perempuan saya minat ni, contohlah. Walaupun rupa macam sama dengan orang lain, saya cam. Itulah perempuannya orang yang saya minat. Sebab apa? Saya kenal sungguh dia, saya sayang sungguh, saya cinta ke dia, dan saya ambil tahu belaka mengenai dia. Kita tengok baju, kita tahu dah, oh ni baju perempuan aku minat. Begitulah juga orang beriman dengan Nabi. Dia kenal Nabi, sayang Nabi. Bila mimpi je tak payah diterangkan. Hey bro, gua Rasulullah, tak payah. Tengok dah kenal dengan iman dia. Dan nak mimpi jumpa Nabi ni bukan calon-calon. Ni tiba-tiba orang awam biasa, tak kenal agama, tiba-tiba mimpi jumpa Nabi. Macam tu ya. Okey tuan-tuan kena ingat. Okey, terus yang keenam. Antara satu kelemahan jin ataupun syaitan, mereka ni tidak dapat mengatasi zikir kepada Allah. Ni walaupun nampak simple tapi sangat ni. Okey, Nabi kata dalam sebuah hadis ni, Nabi kata bila menjelang malam ataupun senja, dia kata tahan anak-anakmu daripada keluar. Jangan bagi dia keluar. Kerana syaitan berkeliaran pada waktu itu. Bila malam sudah berlabuh, biarkanlah mereka dan tutup pintu rumahmu diiringi dengan sebutan nama Allah. Kerana syaitan tak mampu membuka pintu yang tertutup dengan nama Allah. Tuan-tuan, hadis ni lepas tu kalau sebab saya tulis buku pasal mimpi dia dalam sehari semalam dia ada dua waktu yang kontra. Satu dia panggil waktu syaitan. Inilah senja bawa ke malam. Atau kalau siapa nak belajar ilmu sihir, nak belajar ilmu jahat-jahat, ilmu hitam dengan bantuan jin syaitan, masa ni dah dibuat benda jahat. Dia pergi ke mana tempat semak ke, dia berok atas Quran ke, duduk situ dia baca jampi serapah sekejap, jin syaitan datang. Sebab itulah waktu mereka berkeliaran. Lepas tu orang tua-tua di kampung, walaupun kita kata mereka tak sebut dalil ini, tetapi gaya hidup mereka di kampung tu dah terlalu mengikut agama dah. Bila dekat senja je, balik. Kalau masa senja tu duduk main lagi, masa tu lah terkena gangguan jin syaitan sebab dia keluar berkeliaran macam tu. Itu satu waktu yang dikata waktu syaitan, waktu yang tak elok lah. Lepas tu kalau kita perhati anak-anak kita budak kecil, kalau dia tidur lepas asar, sedar dekat maghrib ke, dia akan meragam. Sebab apa? Dia macam tak sesuai masa tu. Yang kedua dipanggil waktu ketuhanan. Bila tu? Waktu ketuhanan adalah waktu sahur, 2/3 yang akhir malam, bawa kepada waktu sahur. Sebab apa? Ada hadis sahih, Nabi kata pada setiap malam 2/3 akhir malam, Allah ataupun rahmat Allah akan turun ke langit dunia. Dan masa tu kalau kita tidur, kita bermimpi, mimpi kita hampir kepada kebenaran, insya-Allah. Tapi ada syarat-syarat lain lah. Kita tengok hadis ni, dia kata dia tak mampu nak buka pintu yang dibacakan nama Allah. Okey, ini akan disentuh secara khusus dalam bab senjata untuk menghadapi serangan syaitan. Okey tuan-tuan, ini kesimpulan bab ni, bab ketiga, ini kesimpulan dia. Jin syaitan makhluk yang berbeza daripada manusia. Yang kedua, jin ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia, seperti mereka tak dapat dilihat oleh mata manusia. Kita dah bincang hari tu. Ada orang mendakwa kononnya diberi kelebihan oleh Allah, mata dia terbuka hijab, boleh melihat jin syaitan. Tak ada. Kalau boleh nampak jin syaitan itu bukan satu kelebihan. Itu adalah satu penyakit yang perlu dirawat. Bukan kelebihan. Dan kalau orang sihat, dia dakwa dia boleh melihat jin dan juga syaitan, dia sihat. Nak kena ingat sebab apa? Allah Ta'ala sebut terang-terang dalam Al-Quran surah Al-A'raf, dia kata dia melihat kamu dan kadang kamu tidak dapat melihat dia. Imam Asy-Syafi'i dia kata apa? Siapa yang mendakwa boleh melihat jin, orang ni perlu ditangkap kalau dia sihat lah, dan ditakzir, didenda sebab dia telah menyanggah Al-Quran. Yang kedua, dia boleh hidup lebih lama sebab fizikal dia mungkin berbeza dengan kita. Memang berbeza pun. Walaupun dia mampu melakukan perkara yang sukar oleh manusia. Maksudnya dia boleh buat bangunan besar, menyelam ke dasar lautan, bergerak pantas, boleh terbang ke udara, curi berita langit. Kita bincang lah.
bertukar rupa dalam bentuk fizikal tertentu dengan izin Allah, berjalan, bergerak dalam laluan darah manusia. Itu kedua, kita kata kelebihan mereka. Tapi ada kelemahan juga, kelemahan mereka ni. Tak mampu tahu benda gaib, tak mampu tandingi Al-Quran, tak mampu tembus bahagian langit tertentu, tak boleh kuasai hamba Allah yang ikhlas, tak mampu menyamar dalam rupa Nabi dan para Nabi yang lain. Dan tak mampu mengatasi zikir kepada Allah. Okey, saya lupa nak sebut. Cerita mengenai iblis, jin, setan menyamar dalam rupa Nabi lain ni dalam riwayat Israiliyah ada cerita mengenai cincin Nabi Sulaiman. Kalau tak sedapnya dikaitkan dengan ayat dalam surah Sad ayat yang ke-37 tak silap saya. Allah kata walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasada thumma ana. Kami uji Sulaiman dan kami campak atas singgasana dia satu jasad. Kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah. Kalau riwayat yang sahih, jasad tu anak tak cukup sifat sebab Nabi Sulaiman dia ramai isteri. Lalu pada satu malam dia bersumpah, tak sebut insya-Allah. Dia kata demi Allah, aku akan setubuhi semua isteri aku ramai ni supaya setiap seorang daripada mereka kelaknya nanti akan melahirkan anak lelaki sihat boleh berjuang pada jalan Allah. Tapi dia tak sebut insya-Allah. Lalu tak jadi. Lahir pun seorang, tu pun anak yang cacat tak cukup sifat. Jadi untuk seorang raja, seorang pemimpin yang hebat seperti Nabi Sulaiman, tiba-tiba ada anak cacat duduk atas singgasana. Macam kita kata, oh hebat dah Nabi Sulaiman tu, tapi anak cacat tak guna sesin pun kehebatan dia. Gitulah. Kursi itu maksudnya jasad yang tak sempurna sifat. Tapi ada riwayat lain, riwayat Israiliyah. Hak ni riwayat Israiliyah yang kena tolak sebab karut. Tak betul. Dia kata Nabi Sulaiman ni kuasa yang terletak pada cincin. Ni macam cerita Green Lantern ke? Ingat cerita Green Lantern ke? Kuasa duduk di cincin. Waktu di cincin tu dia nak tambah lagi resepi, nak sesuaikan dengan apa ada pada agama kita. Di cincin tu tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab tu powerful tu. Kemudian satu hari dia nak masuk dalam toilet, dia buka cincin bagi kepada isteri dia. Lepas tu seekor jin bernama Sakhar. Ni riwayat Israiliyah ni keluar nama, saya tahu nama tu. Sakhar pun datang menjelma dalam rupa Nabi Sulaiman, pergi dekat isteri dia, mana cincin tu? Dari tengok Sulaiman muncul depan dia, isteri pun bagi dia cincin. Lalu Sakhar pun pakai cincin Nabi Sulaiman. Dia pun dapat kuasa. Dia pun masuk ke istana Sulaiman, dia pun ubah polisi lah, dia menjahanamkan kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman keluar toilet, cari cincin dia tak ada, tengok duduk di tangan Sulaiman lain di singgah sana. Akhirnya Sulaiman tak boleh menandingi sebab jin tu dah dapat cincin kuasa ni. Nabi Sulaiman pun baru lari-lari duduk tepi laut. Jadilah nelayan. Kerja nelayan dah tak ada kuasa ni. Lepas tu jin tadi tu dah menjahanamkan kerajaan Nabi Sulaiman 40 hari, dia pun rasa bosan. Dia pun terbang ke tengah lautan, dia buang cincin dalam laut. Ikan pun makan. Sambung cerita ni tuan-tuan. Ikan ni makan, kemudian datang Nabi Sulaiman mancing dapat ikan ni. Nabi Sulaiman pun belah perut nak makan ikan ni, tengok ada cincin dia, pakai dapat power balik. Ini cerita-cerita karut ni. Sebab apa? Contoh Imam Ar-Razi ketika menolak riwayat ini, Imam Ar-Razi kata apa? Kalau perkara ini mungkin berlaku kepada seorang Nabi seperti Nabi Sulaiman, jin syaitan boleh menyamar, sudah pasti jin syaitan boleh menyamar dalam rupa lebih rendah darjatnya daripada para Nabi. Ulama ke, mufti ke. Lalu mereka menjelma dalam rupa mufti, masuk dalam TV live, buat fatwa-fatwa sesat. Habis jahanam. Jadi benda ni mustahil. Tak boleh berlaku. Itu yang disebut oleh Imam Ar-Razi. Betul tuan-tuan, cerita hak sedap didengar ni, jangan terus kita nak telan, nak percaya. Sebab apa? Bukan semestinya yang sedap itu berkhasiat. Oh, sedap lah makan jajan tu, rasa dia sedap. Tapi tak ada khasiat pun, bahkan memudaratkan badan. Sama juga cerita Israiliyat ni, bunyi sedap, jangan terus telan, semak. Itu penting untuk kita belajar supaya kita tak mudah terkena ataupun ditipu oleh cerita-cerita hak pelik-pelik ni yang sedap dengar di mata, di telinga. Okey, terus kita masuk bab yang keempat. Tapi sebelum tu boleh saya stop sharing dulu. Kalau ada soalan ke untuk cakap seseorang ni? Ada soalan? Setakat tu dulu. Mengenai kelemahan batasan jin ataupun setan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Terus. Yang berkenaan dengan apa tadi, orang yang taat tu kan, orang yang taat tu dapat mengalahkan jin syaitan. Saya
boleh ke kalau kita kaitkan dengan kisah An-Namlu yang jin Ifrit itu yang angkat istana palace tu kan. Tapi ada manusia yang lagi Betul. hebat boleh angkat. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi itu lebih kepada mengalahkan kawan tu. Lepas tu kalau tengok dalam ayat tu pun Allah kata apa? Qala alladhi 'indahu 'ilmun min kitab. Dia kata berkatalah orang yang perhati ayat tu, dia kata alladhi 'indahu 'ilmun min kitab. Orang yang ada knowledge, ilmu tentang kitab. Kitab langit lah. Orang alim lah. Jadi untuk kita kata ada kelebihan sebegitu, dia kena orang soleh, orang alim. Sebab ada orang yang macam dia perasan dia baik tapi tak semestinya gitu. Okey, soalan lain bagus. Hamimah, mak saya berusia 80 tahun, boleh kata setiap malam dia akan mengigau. Soalan dan ketakutan dalam masa yang lebih kurang sama. 11 rutin hanya duduk rumah, jangan tidur. Sebelum tidur dibaca ayat kursi 3 kali tapi masih lagi mengigau. Apa patut saya buat? Ini kemungkinan saya kalau saya nak kata kena refer kepada doktor. Kepada doktor macam contoh doktor psikiatris ke, jangan ingat psikiatris mak kita tak sihat ataupun apa, gila dak, psikiatris banyak cabang-cabang dia. Kadang-kadang bila dah makin kita berusia dia ada demensia, ada benda-benda mungkin benda ni ada jawapan kita kata secara saintifik oleh para doktor. Sebab kalau kita fikir dia dah baca ayat kursi, baca 3 kul tapi still macam mengigau. Mungkin mengigau ni dia ada memori-memori lama yang masuk balik. Mungkin perlu bantuan para doktor. Itu nasihat saya lah. Maksudnya jin boleh bertukar rupa kepada sesuatu yang manusia boleh nampak. Ini memang ada riwayat sebut macam tu. Tapi kita tak tahu. Itu jin rupanya. Bukan Datuk Ismail Sabri buat declaration boleh cross sempadan tu jin menyamar. Mana kita tahu? Kita tak tahu. Cuma orang Melayu duk percaya jin menjelma dalam rupa hantu menakutkan, pontianak lah itulah dan sebagainya, itu mungkin boleh. Dan tujuan dia menjelma tu adalah untuk mengganggu, untuk mengacau. Dan bukan satu kelebihan. Oh, saya dapat kelebihan, saya nampak jin menjelma dalam rupa pocong pontianak. Itu bukan satu kelebihan. Itu sebenarnya satu masalah yang perlu dirawat. Okey. Lagi soalan lain sebelum kita masuk kepada bab sesuatu ni, interesting tu. Sahabat Nabi dalam kalangan jin, ada ke sahabat Nabi dalam kalangan jin ni? Okey, last sebelum saya pindah kepada topik tadi, topik berikutnya ataupun tuan-tuan nak simpan di hujung kita ada lagi lebih kurang dalam 20 minit lebih. Okey. Kita masuk bab yang keempat. Bab yang keempat, Rasul dan juga sahabat Nabi dalam kalangan jin. Ada sungguh ke ni? Ada sungguh ke? Tuan-tuan, insya-Allah gini saya dididik oleh guru yang mementingkan hujah dan juga dalil. Okey. Okey, sebelum kita pergi kepada nak kata ada kata jin dan rasul, kita tengok takrif dulu definisi rasul dan juga sahabat Nabi. Kali dalam ilmu akidah, rasul ni dikenal lelaki. Dalam kalangan manusia sahaja. Ini penegasan awal supaya tak keliru. Rasul adalah lelaki dalam kalangan manusia sahaja yang dikurniakan wahyu. Jadi rasul tak boleh perempuan. Walaupun ada ayat yang seakan-akan menunjukkan macam Maryam didatangi oleh Jibril, Maryam disucikan daripada dosa, itu bukan petunjuk dia seorang nabi. Sebab tak boleh. Sebab nabi mesti lelaki dan dapat wahyu. Bila sebut lelaki dalam bangsa jin lah. Kita tengok ayat ni. Allah kata, "Wa ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim." Tak pernah kami utus para rasul sebelum Muhammad melainkan dalam kalangan lelaki yang kami wahyukan. Lelaki itu maksud lelaki manusia lah. Sebab Quran ini turun kepada kita, kepada Nabi. Nabi dalam bangsa manusia. Okey, kemudian ayat ni dia kata menafikan keingkaran musyrikin Quraisy menganggap Rasul perlu berasal daripada kalangan malaikat bukan manusia. Itu konteks sebenarnya ayat ni lah. Kata Allah kata fasalu ahlal dzikr, bagi tanya orang yang berpengetahuan di Madinah. Siapa tu? Yahudi Madinah. Sebab apa mereka dah ada catatan dan kitab terdahulu tentang kemanusiaan Rasul. Rasul tak pernah ada dalam kalangan malaikat sebab mereka minta supaya Nabi datang kan. Rasul terkenal daripada malaikat. Okey. Kemudian sahabat Nabi pula siapa? Dia kata seorang yang sempat bertemu dengan Nabi.
walaupun seketika, memeluk Islam, beriman kepada baginda dan meninggalkan kerana Islam. Jadi tengok definisi ini. Okey, definisi ini saya ambil petik daripada ni apa Dr. Abu Laith ulama ni antara profesor hadis di UIA. Okey, dia kata apa? Tengok definisi dia. Kata orang yang bertemu Nabi, memeluk Islam, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan Islam. Jadi automatically munafik tak termasuklah. Sebab munafik zahirnya Muslim tapi dalamnya kafir. Ini definisi sahabat Nabi. Jadi kalau tengok cerita orang yang beryaqadzah dengan Nabi tadi, macam seolah-olah dia terkena dengan definisi ni, dia pun sahabat Nabi dah berapa zaman berbeza. Itu problem tu, idea-idea tu. Okey, ada juga kita dapati setengah orang yang keliru tentang pengutusan Rasul pada bangsa jin. Bolehkah perkara ini berlaku? Ini okey. Kekeliruan ini berpunca daripada ayat ni. Tengok ni. Surah Al-An'am. Allah kata, ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai kumpulan jin dan juga manusia. Alam ya'tikum rasulun minkum. Bukankah telah datang kepada kamu rusul, para rasul minkum, dalam kalangan kamu, dalam kalangan jin, dalam kalangan manusia. Jadi seolah-olah kalau tengok literal ayat ni, jin pun ada rasul. Seperti manusia pada rasul yang mendapat wahai pada Allah. Jadi cara nak faham, sebab tu kita baca Quran ni, tak dibaca ayat ni ikut sedap kita. Kita kena memahami ayat ni mengikut tafsiran para ulama. Jadi tengok utusan manusia dalam ayat ni membawa maksud hakiki. Manakala kata utusan dalam kalangan jin bermaksud dia kata utusan kepada Rasul sebenar. Macam contoh kita tengok disokong di ayat ni. Jadi dia kata Rasulun minkum tu, wahai kumpulan jin dan juga manusia, bukankah telah datang dalam kalangan kamu sendiri Rasul dalam kalangan kamu. Rasul dalam kalangan manusia merujuk kepada Rasulullah dapat wahyu. Nabi dan Nabi betul. Rasul dia tengok pada literal. Dalam bahasa Arab rasala utus, rasulun utusan. Contoh kita kata saya tak dapat pergi majlis, lalu saya hantar wakil ataupun utusan saya. Jadi orang tu adalah utusan kepada Abdullah Bukhari. Lepas tu sahabat Nabi pun kadang-kadang Nabi utus, macam tadi siapa Muaz bin Jabal. Nabi kata engkau adalah utusanku, rasul kepada Rasulullah yang sebenar. Bila disandarkan kepada Allah Rasulullah, itu masuk rasul apa betul. Tapi kalau kata rasul kepada Rasulullah, itu dah ketika next person, sama ada sahabat Nabi dalam kalangan manusia ataupun jin-jin yang menerima Islam lalu mereka bawa Islam kepada bangsa jin. Jadi rasul dalam kalangan jin merujuk kepada jin-jin pertama yang memeluk Islam. Pada ayat ni tengok Allah kata wa idza sarafna ilaika nafaran minal jin. Ingat peristiwa ketika kami halakan kepada kamu Muhammad sekumpulan jin mendengar Al-Quran. Lepas tu mereka pun balik tengok hujung ni. Falamma qudiya, bila mana selesai bacaan Al-Quran, qudiya wallau, mereka berpaling ila qaumihim, pada kaum mereka munzirin. Munzir maksud pemberi peringatan. Itulah sifat seorang rasul. Pemberi peringatan. Lepas tu kalau baca ayat-ayat 30 dan seterusnya, lepas-lepas ni dia cerita bagaimana rasul ni, jin-jin ni bercerita masuk Islam, berimanlah kepada Allah, bla 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 dan sebagainya. Jadi kesimpulan dia kita boleh katakan rasul hakiki Rasulullah mesti dalam kalangan manusia sahaja. Manakala rasul kepada Rasulullah boleh muncul dalam kalangan manusia ataupun jin Islam yang memeluk Islam di tangan Nabi lalu mereka bercerita mengenai Islam. Jadi kalau tengok pada definisi itu, mereka ni sahabat lah. Rasul utusan dalam kalangan jin yang dinyatakan ayat ini adalah generasi pertama jin yang memeluk Islam pada zaman Nabi. Oleh kerana itu, kita tengok definisi. Dia kata siapa sahabat ni? Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam. Mereka juga diiktiraf oleh para ulama hadis sebagai sahabat Nabi. Sehingga kalau buka dalam kitab, contoh kitab Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah, disenaraikan nama ni. Nama-nama jin hak first masuk Islam. Saya pun tak pasti macam dia orang dapat. Berdasarkan riwayat mana, Allahu a'lam. Antara nama Zawba'ah,
Al-Arqam, Al-Adras, Hasir, Khasir, Surraq, Amru bin Jabir dan sebagainya. Ini benda ni tuan-tuan boleh tengok kat otak kaki ni. Dan Al-Isabah fi Ma'rifat as-Sahabah ataupun Mustadrak Al-Hakim. Lepas tu ada banyak riwayat tuan-tuan sebut benda ni mengenai wujudnya sahabat Nabi dalam kalangan jin. Ni sebab athar. Athar ni bukan hadis. Athar ni kisah sahabat. Dan benda ni disebut oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Juga disebut oleh Imam Badruddin Asy-Syibli dalam Akamul Murjan. Cerita dia apa? Cerita dia satu hari Khalifah Umar bin Aziz lalu ikut sebuah pasir, padang pasir kering pontang. Lepas tu nampak ada seekor ular mati. Dia pun turun, dia koyak baju dia sikit. Dia pun bungkus ular tu dia ke bumi, macam dia ke bumi orang. Tiba-tiba dengar satu suara ghaib. Suara ni kata apa? Rahmatullahi alaika ya Surraq. Rahmat Allah buatmu wahai Surraq. Ular mati tadi tu. Dia kata fa asyhadu, aku bersaksi la sami'tu Rasulullah, memang aku dengar Rasulullah dulu pernah sebut kepada kamu, mu ni Surraq akan mati di sebuah tanah kontang, tapi kamu akan yadfinuka ataupun yudfinuka, adfanu yudfinu. Yadfinuka, kamu akan dikebumikan oleh lelaki terbaik umatku. Umar bin Abdul Aziz dengar, dia kata man anta ya rahmukallah, siapa mu ni? Suara gaib tu. Dia kata ana rajulun minal jinn, aku lelaki daripada bangsa jin. Wahada Surraq, mati tadi tu ular muka bumi itu adalah Surraq. Walam yakun mimman baya Rasulullah minal jinni ahadun ghairi. Tak ada dah kata hak pernah berbai'ah beriman, mula sekali beriman kepada Nabi, hak masa lagi hidup selain pada aku. Ini cerita dia. Tuan-tuan tengok Umar bin Abdul Aziz ni jauh ni daripada kita kata zaman sahabat, zaman Nabi jauh. Tapi jin hidup lagi masa tu. Maksudnya saya kata umur dia panjang tu, Allahuakbar. Ini cerita dalam tu. Dalam apa? Dalam ni. Dalailun Nubuwah. Itu nama Surraq. Kemudian cerita lain pula, sekumpulan sahabat terserempak dengan ular mati. Mereka pun kebumikan ular itu. Seorang daripada mereka. Setelah malam, mereka didatangi oleh dua wanita yang bertanya, siapa antara kamu yang telah mengebumikan Amr bin Jabir? Lepas tu para sahabat pun kata, siapa Amr bin Jabir, tak kenal pula. Wanita tu pun kata, mungkin wanita ni pun jin juga ni yang menjelma. Allahuakbar. Sekiranya kamu mencari pahala, sesungguhnya kamu sudah mendapatkannya. Sebab kamu dah kebumikan dia. Sesungguhnya jin jahat bertempur dengan jin yang beriman. Amr bin Jabir, ular yang kamu kebumikan itu, yang telah terbunuh itu, adalah jin Islam. Dan dia antara satu jin yang telah mendengar bacaan Al-Quran daripada Nabi. Kisah surah Al-Ahqaf atas ni. Wa iz sarafna ilaika nafaran atas. Jadi kesimpulan dia. Tengok kesimpulan. Hanya lelaki, cerita ni disebut dalam Musnad Ahmad, dalam Musnad bin Ma'attan dan juga Musnad Al-Hakim. Ni rujukan lah. Maksudnya bukan saya cerita ikut dan ni, ada rujukan dia insya-Allah. Kesimpulan. Hanya lelaki dalam kalangan manusia yang dilantik sebagai rasul, utusan Allah, dalam arti kata dapat wahyu sampaikan kepada manusia dan jin. Rasul kalau dalam kalangan jin merujuk kepada pendakwah ataupun pemberi peringatan. Dalam kalangan bangsa jin kepada bangsa mereka sendiri. Maksud ada pendakwah dalam kalangan bangsa jin. Dengan kata lain, Rasul dalam kalangan jin yang disebut adalah utusan Rasulullah kepada bangsa jin. Okey. Para pendakwah atau pemberi peringatan daripada kalangan jin adalah generasi awal jin yang mula-mula menerima Islam daripada Nabi. Setelah mereka dengar Nabi baca Al-Quran. Kisah mereka itu disebut dua kali dalam Quran. Itu surah Al-Ahqaf dan juga surah Al-Jin. Surah Al-Ahqaf dan juga surah Al-Jin. Lepas itu generasi pertama jin yang beriman kepada Nabi Muhammad itu diiktir sebagai para sahabat. Sehingga para ulama hadis senaraikan nama mereka dalam kitab berkaitan pengenalan kepada para sahabat. Itu macam Imam Ibn Hajar tadi tu. Dia cerita benda tu. Allahuakbar. Okey, saya kira kita stop dulu situ. Okey, ada masa berbaki ni. Bateri handphone telefon saya pun nak habis ni. Komputer saya tak apa. Ada masa berbaki. Boleh bertahan 17 minit. 37 minit. Okey, tak apa. Masa berbaki. Banyak dah tu kita dapat mana ni.
saya buka untuk soalan. Tanyalah soalan apa-apa, insya-Allah kalau saya mampu saya jawablah. Tulis pun boleh, buka komputer pun boleh. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya sila. Saya nak tanyalah, jin Islam ini pada zaman Nabi saja. Yang sekarang ni dia macam mana Ustaz? Dia macam ni ya. Quran sebut dalam surah Al-Jin disebut statement tu statement umum. Dia kata wa anna minnas salihun wa minna duna dhalik. Ayat Quran ni pula interaksi dia segar, malar sampai kiamat. Jadi kalau kita kata itu cerita zaman Nabi, maksud Quran ni sesuai zaman tu sajakah? Sedangkan jin ni beranak pinak. Lepas tu dalam surah Ar-Rahman pun Allah Ta'ala sebut khitab panggilan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka dengan nikmat Tuhan kamu berdua, wahai spesies manusia dan juga jin, yang mana satu tu kadziban, yang kamu berdua nak dustai. Maksudnya jin Islam, jin kafir, jin Hindu, jin etis macam manusia. Daripada zaman Nabi ada sampai sekarang. Dan mereka beriman kepada Allah sampai sekarang. Dan mereka pun macam manusia dah juga. Disebut dalam surah Al-Jin tu Allah kata apa? Dia kata kunna tara'iqa qidada, kami ni berbagai-bagai laluan hidupnya. Ada jin Syiah, ada jin apa kita kata Sufi, ada Kristian Ortodok. Dia macam manusia. Cuma kita just tukar, oh itu manusia, ini jin. Itu je. Dan mereka tetap ketika begitulah kehidupan mereka sampai kiamat. Jadi maksud kita jangan ingat ikat jin Islam tu pada zaman Nabi, dah kekal sampai sekarang ada jin-jin tu. Sehingga ni apa cerita berlaku di Madinah. Datuk Dr. Abdul Basit cerita sebab dia lama di Madinah. Dia lama di Madinah. Dia kata ada kisah Syekh di Madinah, dia mengajar sebuah kitab di Masjid Nabawi sampai khatam. Lepas habis khatam ada sedikit majlis. Lepas habis majlis tu si Syekh ni balik dah berjalan. Malam-malam ni balik rumah dia. Tiba-tiba ada makhluk menyapa. Assalamualaikum ya Syekh. Pusing tak nampak orang. Lepas tu katanya Syekh, man antum, siapa kamu ni? Lepas tu katanya suara, kami ni bangsa jin. Murid-murid Syekh daripada bangsa jin. Kami bersama dengan Syekh mengaji kitab ni, tadah kitab ni pada awal sampai khatam. Dan tadi masa majlis tu kami ada sekali dan kami rasa kami kena ucapkan terima kasih kepada Syekh. Lepas tu kami ikut belakang. Tapi kami tak sapa tadilah. Takut menimbulkan fitnah kepada murid-muridmu dalam kalangan manusia. Jadi sekarang kami nak ucap terima kasih, minta halal ilmu. Itu kisah berlaku lah. Okey, pernah dengar mengenai vertigo? Ada tak kemungkinan gangguan jin? Saya sebenarnya tuan-tuan perempuan, saya kurang gemar kalau semua benda kita nak salahkan jin. Saya kurang gemar. Kita kena letak barrier ataupun sempadan. Alam mereka, alam kita, alam kita. Kita lagu ni. Bila kita sakit fizikal, jumpa doktor dulu. Sebab apa Nabi sendiri pun bila sahabat Nabi sakit, Nabi tak kata mu ni kena jin tak. Nabi contoh seorang sahabat Nabi. Nama dia siapa? Tak lupa dah. Seorang sahabat dia sakit ada. Nabi berkata pergi jumpa dengan Al-Harith bin Kaladah. Siapa Al-Harith bin Kaladah ni? Al-Harith bin Kaladah ni adalah orang yang orang Arab, tabib. Dia pandai mengubat. Nabi tak salahkan jin, Nabi suruh mengubat. Jadi pada kita, sakit-sakit fizikal yang kita alami, dia mesti ada penyelesaian fizikal. Pergi jumpa doktor dulu. Dah jumpa Ustaz, 10 doktor semua kata bukan sakit. 10 doktor kita jumpa tu semuanya doktor hak jenis bagi Panadolnya, bukan pakar. Mungkin kita cari, akhir insya-Allah kita akan jumpa. Kita akan jumpa punca tu. Kata kalau dah 10 pakar buat macam-macam cek, tak ada apa. Kemungkinan ada gangguan jin. Barulah kita pergi pada alternatif tu. Itu cara bagi saya yang sangat adil lah. Jin ada kenderaan ke tidak? Allahu a'lam. Setakat saya dah baca-baca, dalam nas tak disebutlah. Tapi rasanya ada. Saya pernah jumpa, saya pernah baca. Ada kenderaan. Tapi macam kenderaan di Ferrari ke, motor ke, Allahu a'lam. Itu di alam dia. Di alam dia. Dan kenapa Allah Ta'ala ataupun Nabi tak reveal benda tu? Sebab itu bukan keperluan dia. Untuk kita tahu. Okey, bagaimana nak bezakan mimpi benar, gangguan syaitan. Dia gini mudah. Mimpi ni Nabi kata, saya rangkum, ringkaskan. Mimpi ada 3 jenis. 3 jenis. Satu dipanggil mubasyirat, perkhabaran gembira untuk orang beriman.
Yang kedua dipanggil adghaf ahlam, mimpi mainan tidur. Yang ketiga mimpi gangguan setan. Kalau mimpi itu menakutkan kita, menggerunkan kita, itu gangguan setan. Jangan layan. Sedar daripada mimpi yang menakutkan tu, apa nak buat? Nabi ajar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah ke kiri 3 kali, beralih tempat tidur. Insya-Allah tak akan ada mudarat. Masalah kita ditipu setan sebab kita tak ada ilmu. Kita bermimpi kawan kita kejar tikam belakang kita. Dia buat mimpi itu 3 malam. Kita pada suspicious. Kenapa kawan ini tikam? Pergi office pun kita jeling kawan kita. Kita pun makin syak wasangka, kita jumpa bomoh. Bomoh pun dia baca memang kita kena buat kawan kita. Tak pasal-pasal kawan kita tak bersalah tu difitnah. Konon itu telah menyihir kita. Jadi mudahnya macam ni. Mimpi ada 3 jenis. Mimpi yang benar, mimpi mainan tidur, ini berkaitan dengan psikologi. Sebelum tidur tengok cerita Hindustan, pelakon Hindustan hak comel ajak kahwin. Mimpi, jangan perasan. Itu tak real, itu just kita kata apa, pengaruh psikologi. Yang ketiga, gangguan setan. Okey, mimpi hak benar ni kena dia ada syarat dia. Yang pertama Nabi kata asdaqukum haditha asdaqukum ruya. Orang yang paling benar lidahnya ketika sedar, itulah orang yang paling benar mimpinya. Maksud dia ada kaitan pengaruh psikologi, separa sedar dan sedar. Contoh kita ni, kalau kita tak kencing merata, tak kencing merata. Walaupun kita pundi kencing kita ni penuh. Dalam tidur kita mimpi nak kencing tepi jalan. Kita kata tak boleh. Kita pun kena kencing dan tandas. Dalam mimpi je kita masuk toilet, kita kencing. Terkencing sungguh kita sebab dia pengaruh psikologi tu. Jadi Nabi kata orang yang paling benar lidahnya, orang yang paling benar mimpi. Itu syarat pertama. Yang kedua, bila masa dia tidur. Waktu tidur ni difahami indirectly lah berdasarkan ayat dalam surah An-Nur, surah yang ke-58. Surah 24 ayat 58. Dia ada 3 waktu yang Allah Ta'ala sebut waktu manusia berehat. Dan rehat manusia biasa tidur lah bila? Lepas isyak, sebelum subuh, waktu tengah hari. Yang ketiga, sebelum tidur kita buat apa? Kita baca doa ke, berzikir ke, baca doa-doa Nabi. Kalau 3-3 ni kita comply, contoh kita ni jenis lidah benar tak menipu. Kemudian kita tidur pada waktu yang betul. Bukan lepas subuh, bukan lepas asar. Lepas tu kita ada baca doa-doa zikir. Kalau kita mimpi, kemungkinan mimpi kita, saya tak kata 100%. Mungkin mimpi kita ada petanda daripada Allah. Lain pada tu mimpi gangguan setan, jangan layan lah. Okey, kemudian saya nak tanya cara dengan ahli perubatan ilmu melawat. Okey, gini ya. Macam mana dengan ahli perubatan yang merawat pesakit yang dirasuk dan beritahu jenis jin yang merasuknya. Ini tak ada pakai. Sebab jin tuan-tuan tak nampak di mata. Jin tak nampak di mata. Jadi kalau orang yang merawat kita kata awak ni telah diganggu, saya cek tadi ada 13 ekor jin duk gigit kaki awak. Kita patut tanya balik, macam mana tuan tahu? Ilmu saya tinggi, saya nampak. Macam mana boleh nampak? Quran kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haytsu la taranahum. Kamu jin melihat kamu, kan kamu tidak dapat melihat dia. Lepas tu benda awak dakwa nampak ni orang lain tak nampak. Benda ni benda ghaib. Dan benda ghaib adab dalam Al-Quran Allah yang tahu. Kita hanya tahu benda ghaib berdasarkan wahyu. Jadi kalau orang bagi tahu ada 13 ekor jin, dia cerita jin ni petanda dia tu mengaruh. Tidak comply dengan kitab syariah. Macam mana kahwin dengan bangsa jin, contoh bunian. Sebenarnya kita dah bincang dah dalam mukaddimah buku kita, tak perlu saya ulang lagi sekali. Dia adalah perbincangan ulama. Ulama kata kalau boleh sekalipun kahwin, dia tidak akan bawa ke mana. Kita ambil kambing, kita kahwinkan dengan itik. Boleh tak jadi katik? Tak jadi dia. Dan matlamat sebuah perkahwinan adalah untuk matlamat sebuah perkahwinan itu adalah untuk dapat zuriat. Jadi cerita berkahwin dengan jin ni saya duk nampak macam khayalat. Lepas tu orang kita pula kata ini bukan jin tapi bunian. Bunian ni kacut manusia dengan jin. Tuan-tuan, prinsip mudah dalam agama kita. Benda ghaib tak nampak di mata, rujuklah kepada wahyu. Jangan memandai, jangan bomo cakap orang bilang. No. Benda ghaib tak nampak di mata ni wahyu. Pegang pada wahyu. Dan buku saya ni itulah prinsip dia. Hak saya sebut ni semua berdasarkan nas Al-Quran dan juga sunnah. Okey, yang ketiga, betul ke pendapat sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin? Terbalik ni. Tak betul.
sejahat-jahat manusia sebab sejahat apa? Sebaik-baik jin. Tak betul. Sebab kalau kita kata macam tu, mana kita nak letak sahabat Nabi dan kalangan jin tadi tu? Bahkan Al-Quran kata apa? Allah kata, wa anna minna salihun wa minna duna dhalik. Ada dalam kalangan kami jin-jin ni soleh dan ada hak jahat. Dia macam manusia lah. Ada hak jahat. Tapi kalau kita kata sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin, cerita tu karung. Ini skrip drama ni. Dalam buku nanti kita akan sampai topik tu. Kita akan sampai. Okey, dah 10.13. Alhamdulillah, banyak soalan mana ni. Soalan tu berulang. Sebelum ni kita dah explain. Tak apalah, mungkin baru masuk. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan tuan-tuan kalau detail pun dalam buku saya ni pun dia ada terperinci benda tu. Okey, lagi-lagi soalan? 10 syukur lah. Patut kena berhenti dah ni. Tak apa, saya buka lagi soalan. Ada? Nak tanya lah Ustaz, nak tanya lah. Yeah. Kalau macam kita pernah kena musik hantu lah kan. Kena ngosek lah, apa yang kena ngosek dia dengan suara. Lepas tu sebenarnya terfikir juga tujuan dia sebenarnya apa ya. Apa yang kes kena ngosek hantu ni. Okay. Dia gini, setan ni dia memang Allah Ta'ala kata inna syaitan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Setan ni musuh. Kamu kena anggap dia sebagai musuh. Tujuan dia kacau kita tu, dia nak kita rasa takut ke dia. Sedangkan kita kena takut pada Allah. Dia balik situ. Dia tauhid ni kita bulat-bulat hanya kerana Allah. Sebab tu, lagi dalam kita dalami agama kita kena jin setan, kita terkejut je. Terkejut memang terkejut. Saya pun terkejut. Tapi kita tak akan takut ke dia. Sebab dia macam kita juga makhluk. Tetapi dia tetap juga mengacau. Contoh orang duk mancing, dia pun buat suara apa? Suara mengilai daripada jauh. Dia nak kita rasa takut ke dia. Bukan takut pada Allah. Tapi bukan setakat tu. Biasanya orang yang terkena gangguan ni dia akan cari bomoh. Bomoh pun duk ajar juga benda-benda mengagu. Akhirnya syirik bertindan-tindan. Maksud iblis setan ni dia create satu benda untuk campurkan banyak lagi benda-benda lain. Contoh kita dengan kawan kita dah ada sedikit perselisihan. Tapi kawan kita tak ada jahat sangat sampai nak sihir kita. Jadi setan sama-sama dia buka akaun. Okay. Akaun hari ni kita nak buka akaun permusuhan ni antara kita dengan kawan kita. Sebab dah ada bibit-bibit. Jadi dalam perbincangan setan tu, ni contoh lah nak bagi faham. Nak buat macam mana tu supaya diorang bergaduh. Orang ni dah ada permusuhan. Lepas tu kata kau ni, kita buat mimpi. Dalam mimpi tu kita buat ni. Lepas tu lepas dia mimpi tu, dia macam sakit semua kita pun create lagi mimpi suruh dia jumpa dengan bomoh ni. Lepas tu dia pergi jumpa bomoh tu. Bomoh tu pun cerita lagi betul kawanmu sihir sebab orang tadi aku mimpi sebelum datang ada petanda rupanya gini. Jadi kita hak jenis jahil tak mengaji ni percayalah. Wah sorry bomoh tu hebat dia mimpi siap-siap semua kena tahu. Sedangkan mimpi ni mudah benar orang nak tipu dan sebagainya. Okey, Ustaz memandangkan jin dapat lihat alam kita tapi kita sebaliknya, maka adakah mereka boleh mendapat manfaat daripada apa yang kita ada di alam ini? Contoh mungkin kelas, ya mungkin ada kelas pengajian cuma kita tak nampaklah dia. Sebab tu Islam ni adalah syariat untuk semua. Allah kata, Nabi dia kata ini mana canda itu, lupa dah. Memang dia untuk semua. Cuma kita sebab kita tak nampak jin, kita tak faham dia tu, kita jadi kalut sangat tu. Dalil tentang zat jin, ada hadis Nabi mereka dicipta daripada api, ayat Quran kata mereka dicipta daripada lidah api. Cuma perbincangan ulama'nya, adakah semua daripada mereka tu daripada api ataupun first species yang lahir saja daripada api, macam Adam. Adam memang purely genuine, Allah ambil tanah bentuk jadi Adam. Tetapi selepas itu bukan pada tanah. Cuma ada konten tanah pada tubuh manusia. Itulah zat tu zat ni. Dan pada jin pun sama juga. Alhamdulillah. Okey, rasa cukuplah. Esok saya kembalikan pada Ustaz Yusuf dan insya-Allah untuk sesi akan datang lagi 2 minggu insya-Allah kita akan bincang bab yang seterusnya, iaitu adakah jin boleh ditangkap. Ini pun isu besar ni. Tak nak cerita sekarang. Kalau tak sabar tuan-tuan beli buku ni, baca buku ni. Tapi explanation dia, adakah jin boleh ditangkap? Kesimpulan dia, adakah tuan-tuan boleh menangkap angin? Tak boleh. Ini topik akan datang. Allah alam.
apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk pada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini dapat memberi manfaat bersama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dan sebelum berakhir saya kempen sikit Akademi Tadabbur ni adalah sebuah pertubuhan yang bergerak secara ikhlas nak sebarkan ilmu. Jadi sumbangan tuan-tuan sangat dialu-alukan supaya ilmu-ilmu agama ni berasaskan Al-Quran boleh dikembang luaskan lagi, dan insya-Allah tuan-tuan akan diberi ganjaran pahala yang banyaklah kalau tuan-tuan bersama-sama untuk mengembangkan Al-Quran. Allahu a'lam. Alamak, Badut cakap terima kasih dia.